Tes tes. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Abdullah bin Nur Azban dan dari kelas PPS 16 akan membentangkan satu tajuk dalam subjek nyanyian itu asas dalam nyanyian. Okay. Okay, jadi kita pergi ke slide seterusnya. Okay. Sebelum tu kita tahu dulu apakah itu nyanyian. Okay, sebelum kita mengenal dengan lebih lanjut lagi kita mendalaminya dengan lebih lanjut kita tahu dulu apa maksudnya. Nyanyian merupakan gubahan atau ciptaan muzik yang dilakukan dengan suara, bunyi atau suara yang berirama dan berlaju. Jadi nyanyian ni kita mengalunkan melodi ataupun muzik menggunakan suara kita sendiri untuk menghasilkan sebuah melodi ataupun bunyi. Okay. Lepas itu, nyanyian memainkan peranan penting dalam muzik kerana ia adalah satu-satunya medium muzik yang menggabungkan teks di dalam muzik. Jadi, nyanyian yang amat penting dalam muzik ni kerana boleh kata dengan menyanyi ni adalah satu-satunya cara kita menyampaikan satu teks dalam muzik. Okay, contohnya kita buat satu lirik kita nak sampaikan kepada orang ataupun masyarakat apakah maksud daripada sebuah lagu tu dengan masukkan lirik dan masukkan nyanyian orang dapat tahu tujuan lagu itu dihasilkan ataupun kepada siapakah lagu itu ditujukan, apakah maksud sebalik lagu tu macam tu. Jadi sebab itulah dia penting, nyanyian ni penting dalam sebuah muzik ataupun lagu. Okay, kemudian aktiviti nyanyian adalah aktiviti pembunyikan suara dalam bentuk yang tertentu yang bertujuan menghasilkan nada dan melodi yang disenangi. Okay, okay kita tengok next. Okay, sebelum okay, cakap macam mana bila kita sebelum nyanyi ni, perkara yang penting sekali adalah kita kena warm up dulu kita suara. Okay, kalau kita tak panaskan kita punya pita suara, kemungkinan kita bila kita nyanyi sampai dalam satu note tu kita akan terkucing sikit. Dia boleh cuma tak, kita tak fully optimumkan, kita tak guna 100% daripada kita punya pita suara. Jadi bila kita panaskan suara kita boleh jadi lebih sustain. Nampak? Jadi lebih sustain dan lebih tahan lama. So bila kita nak tarik sikit satu note tu bagi tinggi sikit, no problem. Okay. Jadi ini sendiri saya ambil daripada kata-kata seorang artis tanah air kita iaitu Awi Wings. Daripada kumpulan Wings Awi. Bukan famous lah dekat Malaysia kan. Jadi dia berkata, saya percaya bahawa pemanasan suara yang baik dapat membantu menjaga kesihatan pita suara, terutama setelah melakukan persembahan atau konsert yang panjang. Okay, dia sendiri dah cakap. Dia sendiri, ni artis Malaysia yang famous ni dia khabar. Dia cakap kat kita yang pemanasan suara ni penting dalam sebuah persembahan nyanyian. Okay, supaya bila kita melakukan satu persembahan, ia lah panjang ke sekejap ke, lama ke, suara kita dapat maintain yang lebih baik. Okay, tidak adalah kita tersangkut ke kan, terkucil ke. Okay, kita next pula. Okay, ni antara video-video latihan pemanasan suara yang saya dah sediakan ada 3 sini. Nanti anda semua boleh check out lah nanti kalau nak untuk memanaskan suara nanti kan. Okay, kita pergi ke slide. Okay, kita dah masuk topik yang pertama iaitu aspek-aspek yang mempengaruhi kemahiran teknik vokal. Okay, sebenarnya aspek-aspek yang mempengaruhi kemahiran teknik vokal ni dia ada banyak dia, lebih daripada 3 yang saya tunjuk ni. Cuma hari ni saya nak terangkan 3 ni je. Okay, iaitu teknik postur yang pertama, teknik pernafasan dan juga artikulasi. Okay, kita tengok teknik postur dulu ya. Jadi dalam sini ditulis, dalam mendapatkan hasil terbaik dalam nyanyian, kedudukan badan atau postur dalam nyanyian perlu dititik beratkan.
Postur yang baik bermaksud menggunakan badan dalam keadaan seimbang supaya otot-otot pernafasan dapat bekerja dengan mudah serta membantu penyanyi mengeluarkan suara yang diingini tanpa ada sebarang halangan fizikal. Okey, dia nak jelaskan kat sini, postur ni amat penting dalam satu aktiviti nyanyian ataupun bila kita menyanyi supaya dia cakap macam mana. Contoh kalau kita menyanyi dalam keadaan yang bongkok, kan. So, kita punya suara mungkin tak dapat keluarkan dengan 100%. Hmm. Dia macam tu lah lebih kurang. Badan kita dalam keadaan tak relax kan. Jadi bila kita menyanyi tu dia jadi tak selesa. Okay. Jadi dia ada postur asas yang semasa menyanyi iaitu terbagi pada dua. Diri dan duduk. Jadi hanya dua je nak tunjuk hari ni. Berdiri dan duduk. Tapi nak bagi tahu yang postur ni kalau orang yang dah mahir menyanyi dia tak ambil berat sangat pasal postur ni sebab diorang dah jumpa sweet spot diorang sendiri bila diorang menyanyi. Diorang dah tahu dah macam mana diorang punya pita suara kerja badan diorang. Diorang dah faham badan diorang. Tapi sebagai untuk kita sebagai pemula baik kita mendalami nyanyian ni dengan menggunakan teknik asas tu, teknik postur asas ni yang akan saya kita akan jaga. Ni yang pertama, postur berdiri. Mula-mula kita tengok dekat gambar rajah ni, tunjuk contoh. Seorang lelaki ni handsome. Dia berdiri tegak dengan kaki renggang sedikit. Tengok. Dia berdiri tegak ni. Yang bongkok-bongkok. Ha, kaki dia renggang sedikit. Dan nampak kaki ada satu kaki di hadapan. Kenapa bagi satu kaki di hadapan? Supaya badan kita lebih seimbang. Dan bila kita nyanyi tu kita tak ada tergoyang hayang kan. Jadi dia nampak lebih dia jadi lebih seimbang bila kita letakkan kaki di hadapan. Biasanya kalau kita apa kalau kita nyanyi ni kita kalau nak bagi seimbang kita biasa letak kaki dominan kita lah di hadapan kan. Supaya badan kita lebih balance. So badan diimbangkan di kedua belah kaki. Cakap kita bukan bergantung pada satu kaki saja. Kita kena beratkan badan kita bagi seimbang pada duduk kaki, barulah badan kita lebih stable bila kita berdiri sambil menyanyi tu. Okey, tangan diletakkan di sisi badan, dada hendaklah ke hadapan dengan bahu ke belakang. Okey, nampak? Macam kita nak pergi berkawat. Kita kena tegakkan bahu kita, dada kena bagi luas supaya pernafasan kita jadi lebih lancar. Okey. Lepas tu, kepala haruslah tegakkan dan pandang lurus ke hadapan. Okey. Macam ni, contohnya macam ni. Pandang lurus ke hadapan. Dada kita buka lebar. Dengan begini, otot-otot kita dapat lebih relax masa menyanyi dan kita dapat menyanyi dengan lebih lama dan lebih optimum. Kita boleh cakap Kemudian, postur duduk. Okay, contoh macam saya. Saya ni dalam yang postur duduk. Tengok, duduk tegak dan kaki dia rendengkan sedikit. Okay, nampak? Kaki dia, dia tak kepit kaki ataupun dia tak buka luas sangat. Dia, apa kata, normal je, biasa-biasa je. Bagi kita selesa je, apa. Orang cakap, pastikan kedua belah kaki, tapak kaki di lantai dalam keadaan yang selesa. Nampak? Kaki dia dua sejak ke lantai. Jangan kaki kita nak angkat dia. Tu boleh menyebabkan problem pada suara kita. Bila nak tarik tinggi sikit, tak lepas kan. Okay. Jadi, tiga tengok tangan diletakkan di atas kepala. Okay. Dia akan menjadi lebih santai. Kerusi hanya duduk 1/3 bahagian kerusi dan jangan bersandar. Jadi kita nampak dia duduk sini, dia tak duduk habis pun, dia duduk 1/3 daripada kerusi ni. Supaya apa? Supaya kalau kita tak bersandar dengan kerusi. So kita boleh tegakkan badan kita semasa duduk tu. Dada juga dalam kehadapan dan bawah. Nampak dia suruh kita tegakkan badan macam tu. Kepala mestilah sentiasa tegak dan pandang lurus ke hadapan. Macam tadi juga. Okay, cuma ni mesti duduk. Biar kita lebih relax lah. Tengok next. Teknik yang kedua. Okay, ni tadi dah terang teknik teknik apa? Teknik posture. Sekarang kita akan masuk teknik pernafasan.
waktu kita waktu menyanyi lah. Okay. Kita baca sini pernafasan yang betul ketika menyanyi adalah dengan menggunakan otot diafragma. Okay. Apa tadi dia otot diafragma? Otot diafragma ni dia dekat bahagian ni paru-paru kita. Dia di bahagian bawah paru-paru ni. Dia adalah nak cakap dia macam limit kepada oksigen intake yang kita ambil. So dia bagi limit berapa banyak kapasiti oksigen yang ada dalam paru-paru kita bila kita stroke kan. Dia bagi limit itu. Jadi dengan kalau kita nak dapat nafas lebih panjang, kita kena latih otot diafragma kita ni. Okay, kita baca balik. Sambung baca dulu. Perhatikan pernafasan seorang bayi. Kelihatan perutnya yang naik dan turun apabila bernafas. Ini adalah cara yang betul. Ia dilakukan tanpa menggerakkan bahu anda dan dada anda harus sangat minimum pergerakannya. Amalkan cara tersebut dengan mengimbangi bahu anda dan menumpukan pada pergerakan perut anda ke dalam dan keluar. Okey. Jadi nak cakap di sini, cara pernafasan yang betul adalah kita tak kita tak menarik sambil bahu kita terangkat sekali. Kita minimumkan pergerakan bahu kita. Kita fokuskan udara tu daripada perut kita. Barulah kita dapat apa kata? Dapat oksigen yang lebih banyak dan cukup untuk kita menyanyi dan tempoh yang lebih lama. Kita dapat oksigen cukup dalam paru-paru kita. Kalau kita bahu kita terangkat sekali, kita dapat hidup sekejap sikit. Okay? Kita baca balik. Teknik pernafasan yang betul ialah membiarkan udara keluar secara natural dan tidak menahan nafas ketika menyanyi. Okay? Jadi basic yang kalau saya orang cakap, bila kita menyanyi, kita tidak menahan nafas. Kita tarik nafas dalam, lepas kita tahan, lepas tu kita nyanyi. Memang takkan lepas. Jadi kita kena biarkan udara tu slowly keluar daripada mulut kita. Daripada paru-paru kita keluar slow-slow. Udara takkan keluar slowly. Bila dah sampai tu, tarik balik. Gunakan teknik ini tadi kan. Yang menggunakan tarik daripada perut, minimum ke perut bahu. Uh, uh, itulah cara pernafasan dia. Ni ada dia ada visual sikit kat sini. Macam mana ni otak diafragma kat sini kan. Nampak bawah ni. Kita ingat. Okay, kita sebelum tu kita nak bagi kita punya oksigen capacity dalam paru-paru kita ni lebih banyak. Kita kena latih otot diafragma. Jadi antara senaman yang boleh cuba ni dah tulis kat sini kan. Tapi yang boleh saya terangkan adalah boleh dicuba kan. Kita baring, kita sambil terbaring tu kita letak satu buku yang besar. Kita punya dada. Kita letak buku yang besar atas dada, lepas kita tarik nafas. Bila kita tarik nafas kan dada kita mengembang, kita nampak buku tu naik. Bila kita nampak buku tu naik, okay, tahan. Tahan nafas dalam beberapa saat tu, lepas balik. Bagi jatuh balik. Okay. Buat ni dalam 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu boleh lah. Saya rasa untuk kita latih untuk diafragma ni, latih harian. Okay. Next. Kaedah kawalan pernafasan. Kawalan pernafasan nyanyian. Jadi bila kita menyanyi, kita kena kawal pernafasan kita dengan baik lah ya. Supaya taklah kita mengah bila menyanyi ataupun kita sesak nafas kan. Jadi kita elakkan perkara itu sebut daripada kita merosakkan persembahan nyanyian kita, kita kena kawal pernafasan kita dengan baik. Jadi kita baca sini. Kawalan nafas dalam nyanyian adalah penting ni pembantu. Nyanyi melancarkan nyanyian tanpa rehat di tempat-tempat yang tidak sesuai. Tak adalah kita stop dekat tempat yang laju kan. Bila dia tinggal laju tiba kita dah sekejap tarik nafas baru kita nak sambung. Jadi tak sedap lah kan. Okay. Kemudian penyanyi mesti melakukan senaman kawalan nafas pada setiap hari untuk menumbuhkan diafragma mereka dan meningkatkan kapasiti paru-paru mereka. Ni macam saya cakap tadi dah. Senaman auto diafragma tadi buat setiap hari. Kita buat setiap hari, insyaAllah kita akan dapat tengok hasil dia nanti, satu hari nanti. Okay. Dia usaha tak akan mengkhianati kerjaan. Bila kita usaha, insyaAllah ada jalan dia. Mesti ada dia punya hasil dia. Okay. Kita tengok yang ketiga, untuk mengukuhkan diafragma anda, udara tersebut
udara disedut sepenuhnya ke dalam abdomen dan menghembus nafas sedikit demi sedikit dalam frasa yang panjang. Jadi, uh, kita punya diafragma ni, nak lebih mengukuhkan ni ataupun kita beri sokongan pada diafragma kita, kita sedut udara sepenuhnya ke dalam abdomen, masuk ke perut tu kan. Lepas tu kita hembus nafas sedikit demi sedikit dengan frasa yang panjang. Tak bisa slow, bagi nafas keluar slow. Ni ni salah satu latihan juga ni, boleh cuba. Saya punya lecturer pun kali ajar benda ni kepada saya, kepada rakan dan saya dan rakan-rakan. Okey. Ulangi latihan ni dengan desi udara untuk seberapa lama yang anda boleh selepas anda menyedut ke dalam abdomen anda. Lepas kita contoh kita dah lepas tolak dalam kita hembus udara dalam 30 saat, kita naikkan sikit 35 saat. Kita tengok berapa lama kita perlu buat. Okey, lepas tu kita catat. Hari ni buat saat maksimum 35 saat. Besok kita try lah lebih banyak. InsyaAllah kita dapat tengok hasil nanti. Amalan ini dapat meningkatkan ketahanan kapasiti paru-paru anda dan kekuatan kenaikan diafragma anda. InsyaAllah. Kita tengok. Ni video latihan pernafasan yang boleh tengok kat YouTube. Saya dah letakkan link kat sini. Okay, kita baca dulu. Penyanyi yang berjaya mengawal pernafasan mereka tidak memerlukan tenaga yang banyak masa menyanyi dan mampu mengeluarkan suara yang lebih menyeluruh. Jadi, penyanyi yang hebat kat luar sana dia diorang tak tarik nafas yang panjang buat suatu menyanyi. Diorang relax je nak cakap kat sini. Gunakan teknik yang betul. Bila kita gunakan teknik nafas yang betul, tarik nafas yang betul, kita dapat lebih relax dan dapat kawal kita punya tone suara tu dengan lebih baik. So kita punya suara ataupun note-note yang kita keluarkan daripada mulut kita tu akan menjadi lebih solid. Dan teknik ini boleh dilakukan dengan memulakan dari nada rendah kemudian berangsur ke nada tinggi. Ni boleh rujuk. Waduh, dah. Apa? Dia boleh rujuk video tadi lah kan, okey. Latihan pernafasan. Ni ada lagi 2 link, boleh tengok. Ni daripada orang yang sama, saya kasih kat saya lah video ni. Dia ada channel yang sama, dia buat video untuk latihan pernafasan suara ni. Kita pergi next. Okay, artikulasi. Yang tadi kita dah tengok posture. Buat teknik posture, teknik link satu tadi, teknik posture dan juga teknik nafasan. Jadi kita tengok ni. Dan sekali, teknik artikulasi. Artikulasi ni apa? Artikulasi ni ialah organ pada tubuh yang mempengaruhi penghasilan bunyi. Jadi kita menghasilkan bunyi menggunakan mulut kita ni, atau kita menghasilkan bunyi, faham? Kita gunakan organ-organ yang ada dekat sekeliling ni untuk menghasilkan bunyi. Contoh kita nak buat sengau ke, kita nak buat suara tu kuat, buat suara tu rendah. Daripada organ-organ ataupun alat artikulasi ni. Contohnya, kita tengok kat sini, ada lidah, bibir, delangit gigi dan rongga hidung. Dia ada banyak lagi, cuma ni je boleh saya senaraikan sekarang. Okay, so ni kita ilustrasi pita suara kita. Di mana ni gambar pita suara kita tertutup, pita suara kita terbuka dan pita suara disempitkan. Okay. Bunyi yang dihasilkan berbisik. Bila kita berbisik, rupa-rupanya pita suara kita ni tengah kita sempitkan. Contoh. Saya tengah berbisik sekarang ni. Suara sedang disempitkan. Itu contoh dia. Kemudian ni pita suara terbuka. Pita suara terbuka seperti biasalah kita cakap seperti biasa. Kita pergi next. Ni artikulasi bagi kita menyebut satu perkataan menjadi lebih jelas. Contoh kita tengok ni I ini menunjukkan cara yang betul untuk menyebut perkataan ni. Au, I, B. Kita ikut. Ni dia punya jadual ni. Boleh nanti kita tengok D, E, F. Kita ikut. So, kita masuk topik yang seterusnya. Prinsip-prinsip asas dalam nyanyian. Okay, prinsip-prinsip asas dalam nyanyian ni yang boleh kata prinsip yang setiap penyanyi perlu ada. Untuk kalau nak jadi penyanyi ataupun nak buat satu nyanyian. Okay, yang pertama, kita kena sentiasa bersikap positif. Janganlah kita bersikap negatif. Janganlah sesekali. Memang kita kena sikap positif dalam semua perkara. Kemudian, bijak dan kerap berlatih. Jadi, nak jadi yang terhebat,
Kita kena kerap berlatih. Nak praktis suara kita, nak praktis kita punya otot paru-paru, otot diafragma, bagi kita nafas lebih panjang. Kita kena kerap berlatih. Kemudian yang ketiga, mengamalkan postur yang baik. Macam tadi kita dah belajar tadi. Mengamalkan postur yang baik bagi menghasilkan suara ataupun bunyi yang mantap. Lepas tu kita pengawal pernafasan, kita kawal pernafasan dengan baik. Macam tadi juga. Pengeluaran suara atau tone yang ekspresif, rata, bersemangat, ringan, kaya dan bergema. Penguasaan dalam sebutan dan artikulasi yang jelas, tepat dan cantik. Kita kena sebut setiap perkataan tu dengan jelas dan solid bagi orang, bila orang dengar lirik tu ataupun lagu kita sampaikan tu, dia orang dengar, oh jelas, sebuti-sebuti dia orang dengar satu perkataan yang kita sebut tu. Lepas tu penguasaan teknik legato, penguasaan teknik yang tangkas dan fleksibel, penampilan persembahan fizikal yang bersahaja, natural, bersopan dan bersikap tenang. Jadi penting juga kita bila kita buat persembahan, jangan kita nampak kaku sangat. Kita kena bersahaja. Kita ikut kita punya diri kita yang sebenar. Kita tunjukkan diri kita yang sebenar. Tapi jangan terlalu ekstrim. Kita kena tetap bersikap sopan santun. Okay. Seterusnya kita bahas isu-isu dalam nyanyian. Dia ada 3. Yang pertama sekali, faktor-faktor perkembangan penyanyi, etika persembahan dan nyanyian solo dan berkumpulan. Tapi saya rasa nak bahas 2 ni je, faktor-faktor perkembangan penyanyi dan etika persembahan. Yang pertama sekali, faktor-faktor perkembangan penyanyi, seorang penyanyi. Jadi, macam mana seorang penyanyi nak berkembang? Mereka mestilah berlatih dia punya teknik vokal ataupun setiap yang berkaitan dengan vokal dia kena berlatih lah. Setiap hari latih dia punya otot diafragma, latih paru-paru, latih suara supaya lebih kata lebih sustain lah. Lebih kurang macam tu lah. Lepas tu ah, dia berpengalaman dalam persembahan. Jadi seorang itu boleh berkembang dengan apabila dia membuat satu persembahan. Satu persembahan tu tak kira lah dia gagal macam mana pun, dia akan menjadi satu pengajaran dalam hidup dia, supaya apabila dia buat next persembahan, dapat perbaiki kesalahan-kesalahan yang ada yang dia buat dari persembahan yang lepas. Jadi persembahan ni akan menjadi lebih baik. Lepas tu bila next persembahan menjadi lebih mantap, 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 semakin mantap, dan akhirnya menjadi satu persembahan yang hebat. Dan bila orang tonton tu, wow, dia ni adalah seorang penyanyi yang hebat. Kemudian yang ketiga, kreativiti ketika menyanyi. Okey. Kreativiti ketika menyanyi ni bila kita menonjol dekat, nak saya cakap macam mana pun tak pastilah, tapi ni aktiviti ni dia terdapat pada orang-orang tertentu, orang-orang yang berbakat kan. Dia dapat tunjukkan dia punya kelebihan masing-masing. Bila kita di atas pentas, kita tunjukkan. Bila kita menyanyi, kita uh, tunjukkan bahawa kita mempunyai pitch suara yang tinggi, ataupun kalau dia adalah seorang lelaki, kita tunjukkan yang kita mempunyai suara bass yang rendah, pitch yang rendah, kita tunjukkan. Barulah orang nampak, wow, dia ni adalah seorang penyanyi yang hebat. Okay. Tengok ni pula, etika dalam persembahan. Etika dalam persembahan ni amatlah penting. Tak kira ke seorang penyanyi ataupun seorang yang bermain persekusi, bermain alat muzik di atas pentas ke, seorang pelakon ke, memang etika dalam persembahan ni amatlah penting. Jadi kita tengok etika persembahan, maksud peraturan atau tingkah laku yang diamalkan oleh seorang penyanyi. Okey. Etika ketika sebelum dan selepas melakukan persembahan, contohnya etika pakaian. Jadi etika pakaian yang ambil penting. Pertama kita kena ikut, contoh kalau persembahan tu tema dia adalah tema tradisional, kita kena ikutlah tema tersebut. Janganlah kita tiba-tiba kita pakai pakaian jaket kulit ke, tak kena dengan tema. Jadi kita ikut etika sembahyang yang telah ditetapkan itu. Kadang kita tengok merupakan perkara penting yang perlu diamalkan oleh penyanyi. Ya, betul. Boleh menyebabkan kecacatan dalam persembahan. Okey, ni kalau kita tak ikut. Jadi macam saya cakap tadi, orang dah set satu tema tradisional, tapi kita tiba-tiba pakai jaket kulit, kasut kulit, nampak macam geng-geng metal macam tu kan. Jadi tak kena lah. Buruk lah nampaknya kan. Tak cantik di pandang mata. Okey. Jadi itu saja yang saya terangkan pasal asas nyanyian. Jadi saya akan tunjukkan demonstrasi nyanyian solo lagu Sungai. Nak tunjukkan macam mana cara-cara
ataupun teknik asas nyanyian yang boleh kita aplikasikan, yang saya akan aplikasikan sekarang ya. Okey. Mhm. Hmm. So, duduk. Saya saya sedang duduk sekarang. Okey. Saya gunakan teknik postur yang duduk. Dada buka dan pandang, dagu pandang ke hadapan. Okey. Dagu pandang ke hadapan. Kepala menghadap ke hadapan. Jadi, kita boleh mula. Airmu mengalir dari gunung jauh di sana. Jernih dan sejuknya, sungguh indah dipandang mata. Kau tetap mengalir walau apa halangan tiba. Berhenti-henti hingga sampai di laut nanti. Masa juga dan berlalu tak menunggu kita. Gunakanlah sepenuhnya, janganlah nekau. Kau tetap mengalir walau apa halangan tiba. Berhenti-henti hingga sampai di laut nanti. Sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harapkan apa yang saya beri ini memberi manfaat kepada anda semua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.